Yang kedua, saya nak jawab juga, terutamanya geng-geng PAS. PAS yang duk jawab, tak apalah demi perpaduan ummah, kita kena satukan orang Melayu. Yang UMNO, yang jawab, demi kestabilan kerajaan, supaya kerajaan yang stabil, maka kita boleh berkhidmat kepada rakyat. Sebab itu kita tebuk atap tahun 2020 kerana kerajaan Pakatan Harapan tidak stabil. Bila kita ambil UMNO, kita ambil PAS, kita ambil Bersatu, maka kerajaan yang majoriti menteri dan wakil rakyatnya itu Melayu Islam, maka negara kita telah menjadi stabil. Sebab itu PAS kau ni pusing keliling macam ketam. Pergi ke UMNO, minta mengayu ke UMNO. UMNO kata, boleh kamu nak kerjasama dengan aku, tapi kamu ceraikan dulu kekasih gelap kau Bersatu. Pergi ke Bersatu, PAS sebenarnya tahu bahawa dia perlukan UMNO, kalau tidak dia ruyup. Tapi dia juga tahu UMNO ni jenis main kayu tiga daripada dulu. Masa nak PAS cakap macam-macam, bila dah dapat PAS dia pukul PAS. Jadi PAS dalam hati dia memang dia nak Bersatu. Sebab dia tahu Bersatu ni agak dayus. Sebab dia tak ada kekuatan. Jadi dia akan ikut PAS masing-masing. PAS kata nak pakai bendera negeri. Tak apalah. PAS kata macam ni. PAS kata nak jadi menteri besar dekat Perlis. Setuju semua. Baik ya. Saya nak ulas begini. Bagi orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu, yang jiwa dia ini tak apalah asalkan perpaduan ummah. Tanggungjawab kita untuk kita undi asalkan bukan Pakatan Harapan. Saya nak tanya soalan yang mudah. Kod mana dalam Islam yang kita dididik, kita boleh membenarkan pecah amanah, jenayah, rasuah, mencuri duit rakyat, menghasilkan kesengsaraan kepada orang miskin? Kod mana yang ada hujah kata boleh kita buat begitu asalkan kita dapat kuasa? Saya seumur saya hidup sampai 45 nak masuk 46, saya tak jumpa lagi saudara-saudari. Tak ada dalam budaya kita, dalam agama kita yang mengatakan kamu boleh berbohong demi untuk dapat kuasa. Tak ada lagi yang kata bila kau tengok kemungkaran dan rompakan itu besar-besaran berlaku, kamu boleh berbohong di luar kata saya berpuas hati. Semua okey. Tak ada saya sedari. Tapi kalaupun mereka nak buat begitu, ataupun itu alasan strategi politik mereka, saya nak jawab bahawa orang kita, Melayu, Cina, India, terutamanya yang Melayu atas pagar yang Islam ini, kita tak bodoh. Kita tak buta. Dia kata perlu tebak atap. Khianat mandat rakyat. Asalkan kerajaan yang ada itu ialah kerajaan Melayu Islam. Itu hujah dia. Itu prinsip dia kononnya. Sebab dia kata kalau kita buat begitu kerajaan akan stabil. Kerajaan yang stabil akan boleh tumpu kepada kebajikan rakyat. Saya nak tanya pakcik-makcik yang hadir malam ini, yang menonton di luar, yang di tepi jalan ni. Bak mana kerajaan jadi stabil sejak mereka tebuk atap Februari 2020? Dekat mana stabilnya kerajaan itu? Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Lepas tu berebut sama mereka. Nak lantik timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Oleh kerana mereka berebut kuasa sama mereka, tak boleh lantik timbalan Perdana Menteri, terpaksa lantik menteri-menteri kanan. Sampai ada 4 menteri kanan. Semua tak boleh pakai. Menteri kanan saja perangai, tak payah saya sebutlah. Kemudian sesama mereka, kononnya awal-awal dulu bersatu demi perpaduan ummah, tapi mereka memperlihatkan kepada rakyat tiap-tiap hari mereka bergaduh. Mula lantikan JLC, yang Bersatu kata no, UMNO kata Bersatu lantik. Lagi ramai orang Bersatu dalam JLC. Yang PAS ni kata tak apalah asalkan kami dapat sikit pun cukup lah.
Bab mana soal perpaduan ummah? Babnya ialah berpadu untuk mereka sakau duit ummah. Saudara-saudari. Kebajikan ummah masuk longkang. 1 tahun mereka duk pusing-pusing sama sendiri. Akhirnya yang tikam dia sendiri juga ialah UMNO juga. Daripada awalnya mereka kata mereka tebuk atap untuk mereka nak kerajaan yang berpadu. Akhirnya mereka juga yang runtuhkan kerajaan. Kita terpaksa lalui sekali lagi 1 minggu. Negara kita tak ada kerajaan. Dan mereka buat dalam keadaan negara terpaksa melalui PKP 1. Yang meniaga-meniaga kecil kena gulung tikar, dia tak peduli. Dia peduli 1 untuk aku, 1 untuk engkau, 1 untuk engkau. Memang betul-betul penyamun bujang lapuk punya style. Sekarang, saudara-saudari, sama juga. Orang nak masuk musim banjir, satu dunia bercakap tentang krisis perubahan iklim yang kalau banjir datang kali ini, dia akan datang teruk. Saudara-saudari tahu menteri daripada PAS, 2 orang adalah menteri yang bertanggungjawab pasal 2 perkara. 1 soal alam sekitar, soal banjir, Tuan Ibrahim Tuan Man. Seorang lagi soal penggunaan tenaga dan sebagainya yang ada kesan kepada perubahan iklim, menterinya Taqiyuddin Hasan. Saudara semak balik satu persatu. Nu yang duk menonton kat luar ni, pergi semak balik. Bila kali terakhir saudara-saudari tengok Tuan Ibrahim Tuan Man ada idea atau ada jalan untuk kita menangani masalah banjir yang akan datang? Saya ingat tahun lepas bulan 6, bila saudari Izzah dalam parlimen bangun tanya, pakar-pakar kaji cuaca meramalkan perubahan cuaca yang mendadak yang ada risiko banjir di negara kita sekitar Jun 2021. Tanya dekat parlimen. Saudara-saudari tahu Tuan Ibrahim Tuan Man jawab apa? Kementerian berpendapat bahawa perubahan iklim tidak kena dekat Malaysia. Itu jawapan dia. 5 bulan lepas itu Allah nak tunjuk banjir memang tenggelam betul lah. Kat dengan saudara-saudari dekat Sungai Petani. Menteri yang bertanggungjawab tentang penggunaan tenaga, perancangan tenaga. Kenapa penggunaan dengan perancangan tenaga ini penting? Kerana dia menentukan berapa banyak gas kita bakar. Berapa banyak petrol kita guna. Berapa banyak tenaga yang kita bazirkan dari segi elektrik. Kerana setiap tenaga, unit tenaga yang kita bazirkan ini, dia akan melibatkan pembakaran tenaga. Pembakaran tenaga itu akan menyumbang kepada perubahan iklim dunia. Lagi banyak kamu buat menggunakan tenaga-tenaga fosil, macam minyak, macam gas, macam arang batu, lagi banyak negara kita panas. Siapa menteri? Taqiyuddin. Sebab itu saya nak beritahu kepada kawan-kawan yang Islam, yang Melayu, yang dekat Kedah. Kalaulah nak masuk pilihan raya ini, hanya ada 2 hujah daripada UMNO, Barisan Nasional, PAS dan Bersatu. Hujah pertama ialah dah serik dah 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan. Saudara-saudari, isi minyak tiap-tiap 2-3 hari, ingat bahawa minyak RM2.20 itu ialah jasa Pakatan Harapan sampai ke hari ini. Bab mananya serik pasal 22 bulan. Kalau UMNO PAS memainkan sentimen perkauman, oh kalau undi Pakatan Harapan orang Cina, orang India berkuasa. Saudara-saudari, saya 10 tahun duduk dekat UK. Yang orang Melayu takut sangat kepada orang bukan Melayu ni sebab kita ni bodoh ke? Saya 10 tahun duduk dekat UK, bukan saja dengan orang Cina, orang India, dengan orang Yahudi. Yang menentukan macam mana kita menguruskan bukan soal kamu Cina, kamu India, kamu Melayu. Soalnya kamu cerdik ke tidak.
Masalah UMNO dan masalah PAS, masalah bersatu, sebab jenis-jenis Melayu yang masuk dalam UMNO PAS bersatu kurang cerdik. Bodoh lah kira, bodoh. Sebab dia bodoh lah, bertahun-tahun dia boleh kena tipu dengan Najib, dengan Rosmah. Dia boleh percaya duit yang Najib sakau itu kononnya derma daripada Arab, saudara-saudari. Kita yang cerdik kat luar ni memang kita tahu daripada awal, kau ni bodoh ke apa? Oleh kerana kebodohan itu, dia jadi takut untuk berurusan dengan orang Cina, orang India yang dia rasa lebih cerdik daripada dia. Jawapannya, kalau orang yang kita nak berurusan tu lebih cerdik, apa urusan dan tanggungjawab kita? Kita jadi lagi cerdik lah. Pergilah membaca sikit. Berhentilah buat kerja-kerja bangang. Bekerjalah dengan rajin supaya kamu tak ada ilmu untuk kamu menguruskan negara. Yang kamu bodoh masih nak jadi menteri, lepas tu kamu takut dengan semua orang, kemudian kamu hasut orang Melayu. Jangan percaya dekat Cina. Jangan percaya dekat India. Kalau ini saja dua modal UMNO Barisan Nasional PAS Bersatu, saudara-saudari, kalau orang Melayu belum buka mata lagi, kalau lepas ini UMNO Barisan Nasional menang, saya dah cakap sebelum ini, saya tak bimbang sangat pun kalau UMNO Barisan menang PRU 15. Sebab sifilnya mudah. Sesuatu parti atau organisasi yang pemimpinnya bakal kurang cerdik, malas, makan duit rakyat, hanya tahu mencuri dan sakau, bagilah company mana pun, bagilah negara kaya macam mana pun, dia akan terus merosakkan negara dan masyarakat akan terus hidup susah dan susah dan susah. Keadaan kita memang dah bawah dah, susah sangat sekarang ni. Kalau kerajaan UMNO Barisan Nasional PAS kembali dekat Putrajaya dan dia mula ambil wang dengan lebih banyak, dia mula tarik subsidi, harga minyak sampai RM4, harga elektrik naik. Saudara-saudari, tak payah saya naik truk ini. Mari PRU 2027, PRU 16 akan datang. Tak payah kami kempen pun. Saya yakin, saudara-saudari, rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India akan undi Pakatan Harapan dan kita akan menang besar dalam 4-5 tahun akan datang. Saya tak bimbang yang itu. Masalahnya begini. Ini masalah paling besar. Kita negara yang tak banyak wang. Kita negara yang makin susah. Nak pinjam duit pun makin teruk sebab hutang dah makin banyak. Pelabur-pelabur tinggalkan negara kita. Alih duit balik ke Amerika. Sebab itu mata wang makin rendah dan makin rendah. Bila mata wang makin rendah, kita import makanan kita sampai 50 bilion daripada luar negara. Dulu $1 RM4. Sekarang tak lama lagi $1 RM5. Kalau dulu beli 1 kilo daging RM10, lepas ini jadi RM12. Dalam keadaan yang kita dah kurang wang macam ini, kalau kita benarkan UMNO, PAS, bersatu, mainkan lagi sentimen demi Islam, demi Melayu, asal Melayu Islam, tak apa. Saudara-saudari yang akan tanggung ini, saudara-saudari sendiri.